بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, dan adalah kamu berlomba-lomba di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keampunan daripada Allah dan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana syurga Allah lebarnya seluas langit dan juga bumi. Semua ini dikurniakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi ini dalam keadaan cuaca yang baik, walaupun lepas subuh tadi nampak gelap macam penuh hujan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama berada di dataran ini, untuk sama-sama mendengar tazkirah dan juga kuliah. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, hari ini hari Jumaat, hari ilmu. Maknanya hari ini setelah kita kerja selama 5 hari, hari ini pakar-pakar kita bagi ke Kota Baru untuk mengaji ataupun mendengar pengajaran-pengajaran agama. Dan alhamdulillah, pada hari ini kebetulan kena gigi abah untuk memberi sedikit tazkirah kepada para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Para hadirin sekalian, ayat yang telah pun abah baca sebentar tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita supaya kita ni pakak-pakak berlomba-lomba, bertewah berlomba-lomba untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, dalam bab ibadat kita kena pakak berlomba, sungguh-sungguh untuk mendapat keampunan daripada Allah. Buatlah segala amal ibadat yang macam-macam tersebut dengan tujuan untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kerana dengan keampunan ini kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda gini seharusnya kita umat Islam tak kiralah lah mana keadaan kita, pakak berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan amal ibadat kepada Allah, untuk mendapat pahala yang besar daripada Allah. Kerana benda inilah gian kita untuk kita hidup di hari akhirat seksa. Benda kita cari atas dunia ni kita tak bawa pergi seksa, pahala sahaja yang akan kita bawa pergi ke hari akhirat seksa, para hadirin sekalian. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini gapo benda yang perlu kita usahakan. Mari mengaji pada pagi ini pun dapat pahala dah, insya-Allah. Duduk cokok gini dengan tazkirah, dengan kuliah, sambil kita baca ke, sama ada kita duduk menego ke, semua itu kita pakai pasal telinga belaka. Hak menego tu menego dah. Nak telinga tu kena pasal
untuk kita kena dengar pengajaran agama. Moga-moga dengan kehadiran kita ke majlis ini akan mendapat pahala. Jadi pahala tadilah untuk kita tukar dengan syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Para hadirin sekalian, hamba pada pagi ini mana baca satu ayat yang mana ayat ni biasa dah kita dengar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyebut kepada kita dalam sabdanya, laqad unzila alayya 10 ayat man aqamahunna dakhala al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, laqad unzila alayya 10 ayat, sesungguhnya telah turun kepada aku 10 ayat. Man aqamahunna, mana-mana orang yang melaksanakan apa yang ada dalam 10 ayat ini, dakhala al-jannah, akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, ada kita dengar nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni bukan mudah. Nah, bukan mudah. Islam nak mari tempat kita pun bukan mudah. Usaha daripada para ulama, usaha daripada orang-orang ni untuk Islam tu bangun, bukan mudah. Jadi nak masuk syurga apa para hadirin sekalian bukan mudah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, kita masih ingat belaka, berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala bukan dengan senang. Islam ini tersebar bukan dihampa dengan permadani megah, tidak, susah. Nabi berjihad bersama dengan para sahabat untuk menegakkan Islam, hatta kepada titisan darah. Kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Begitu juga Islam tersebar ke seluruh dunia ini bukan dengan mudah, dengan darah para hadirin sekalian, bersaif dengan pedang. Ayatnya susah untuk kita menerima Islam, dan kita ada dah sini para hadirin sekalian, kita pakai jaga Islam yang kita terima. Baik, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita turunnya ayat 10 ayat. Mana-mana orang yang jaga benda dalam 10 ayat ini, dakhala al-jannah, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga. Yang mana masuk surga tadi, arduhas samawati wal ardh, lebar dia hanya seluas langit bumi. Panjang tak sekira, lebar dia sahaja. Kita naik kapal terbang ke mana tak habis lagi langit bumi. Baik para hadirin sekalian, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat tersebut. Ayat ini biasa kita dengar dah, yaitu ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sampai 10 ayat, sampai kepada ayat ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum khalidun lahum fiha khalidun. Para hadirin sekalian, 10 perkara ataupun 10 ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai kunci untuk kita masuk syurga Allah. Kita cuba tengok tu pun kalau dah lah pagi ni. Nah, kalau tak ada semula. Yang pertama sekali para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang Islam. Aflaha satu, dia panggil isim tafdhil. Nah, afdal mari dengan kalimah tafdhil dia. Isim tafdhil kalau ngaji bahasa Arab maknanya aflaha, paling berjaya. Ramai dah berjaya, tapi hak paling berjaya. Orang tu berjaya, orang ni berjaya, berjaya belaka, tapi hak paling berjaya. Aflaha. Kemudian mari dengan kalimah qad. Ada tu taukid, nak sungguhnya. Qad aflaha. Qad lagi, aflaha lagi. Qad ada tu taukid, nak sungguh, semati sungguh. Aflaha dia berjaya, paling berjaya. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya orang Islam yang paling berjaya. Yang pertama sekali alladzina hum
fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang. Ini nombor satu para hadirin sekalian. Kita semua sembahyang belaka, alhamdulillah. Orang tak sembahyang juga tak masuk benar. Orang tak sembahyang pakai dok sini. Ni orang sembahyang. Jadi orang sembahyang ni banyak kategori, banyak jenis pula orang sembahyang ni. Yalah, kalau kita perhati, kita perhati kita sendiri. Sembahyang, kita sembahyang, orang lain sembahyang. Jadi sembahyang ni makam dia berbeza. Orang tu setara ni khusyuk dia, orang ni setara ni khusyuk dia, tak sama. Sebab itulah kita para hadirin sekalian, kita diajar dalam agama kita supaya sembahyang Jumaat. Okey gitu ya. Nah, diajar supaya sembahyang Jumaat. Tujuan gapo sembahyang Jumaat? Kalau sembahyang Jumaat boleh banyak pahala. Pergi Jumaat saja tu dah pun boleh 27 kali ganda. Kalau sembahyang seorang diri boleh tu pun kalau penuh khusyuk dia daripada takbir sampai ke salam. Jadi para hadirin sekalian, kita sembahyang, orang lain sembahyang. Jadi nak cari sembahyang betul-betul khusyuk, itulah orang berjaya. Ambo sebut tadi apa telaga kita sembahyang tak masuklah dalam ayat ni. Orang tak sembahyang beratlah. Ni di kalangan orang sembahyang tapi sembahyangnya khusyuk. Dia khusyuk, tawadhu, tazallu. Itu ada dalam kitab Musalli. Nah, dalam kitab bab sembahyang ada sebut benda-benda gini. Gapo dia maksud secara umumnya para hadirin sekalian sebutnya kita sembahyang ni biar hadah kita kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sembahyang tersebut kita ingat Allah. Sebab-sebab ataupun perkara yang boleh menyebabkan kita khusyuk tu banyak perkara. Hamba tidak nak royak tu pada pagi ni. Nak royaknya biar sembahyang kita tu khusyuk. Dalam sembahyang kita jak daripada takbir lillahi taala tersebut, kemudian dalam hati kita Allah. Nah, ingat makna, ingat perkataan, ingat orang panggil rukun dia, sunat dia, semua perkara. Apa benda dalam itu tu. Inilah orang yang berjaya para hadirin sekalian. Tak kiralah demo tu panggil kerja berapa sekalipun. Nego, makan gaji, kontrak, nah, pego lembu, pego kubah, gapo sekalipun para hadirin sekalian, nilai di sudut Allah Subhanahu wa taala ialah belah mana semaya kita tu. Khusyuk ke tak? Ini nilai sebenar agama. Sebab itulah para hadirin sekalian, kalau kita nak sebut orang yang paling berjaya dalam kaedah agama kita dan kita sendiri menurut Allah, bukan menurut kita, menurut Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kami ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah kerja apa sekalipun dah. Mana kerja demo berniaga ke, jadi ahli politik ke, jadi businessman ke, jadi gapo kerja gapo sekalipun, tapi hak penting sekali takwa kepada Allah. Dalam lingkungan besar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ialah solat, sembahyang. Saga mana sembahyang dia? Ambo para hadirin sekalian, jalan cerita sebab ni ambo kebetulan berjalan cuma ambo tak ada nak royak lah siapa-siapa dah. Berjalan ada demo ajak pergi Jakarta. Kebetulan ambo tak kenal siapa-siapa. Kebetulan dalam rombongan tersebut adalah orang pakar tinggi. Ialah maksud pakar ni datuk-datuk lah. Jadi berjalan 4-5 hari dengan dia ni. Ambo duk fikir semaya belo, pak kita duduk sekali semua. Para sekalian. Nenggung kita walaupun masuk program, dah kita pergi tempat program tengok ada luar sikit dalam bilik ke, tepi bilik ke, tanpa main tanya kita semaya walaupun dua orang. Demo ni kata semaya masuk mana? Menenggung kita. Para sekalian, tak kira pakar, maksudnya mana sebutnya tak kira pakar, tak kira berapa, tak kira kerja, hak penting sekali semaya. Semaya pula mesti khusyuk kepada Allah SWT. Inilah nilai aflah, nilai muflih, berjayanya seseorang. Para hadirin sekalian, dalam Quran ada sebut 4 tempat saja perkataan aflah. Perkataan aflah ada 4 tempat saja dalam Quran. Qad aflaha man zakkaha, satu. Qad aflaha man tazakkaha. Qad aflaha man tazakka, dua. Yang ketiganya disebut wa qad aflahal yawma man ista'la, 3. Kemudian yang keempatnya ayat kita bicara ni, qad aflahal mu'minun. Ada 4 tempat. Itu boleh rujuk dalam Quran lah. Manakala
kataan la'allakum tuflihun ada sebelah tepat dalam Quran. Maknanya para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita benda ni benda penting. Banyak juga disebut. La'allakum tuflihun, kemudian tuflihu ada setepat tuflihu. Baik para hadirin sekalian, nombor satu sekali yang perlu kita jaga ialah semaya kita, dan semaya kita mesti khusyuk. Hak inilah orang yang berjaya. Baik, itu yang pertama para hadirin sekalian. Ejalah bila mana sekalipun biar kita semaya, kita tahu makna dia. Nah, kita faham apa panggil hakikat semaya tersebut. Hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini para hadirin sekalian turun kepada kita semua dan juga orang panggil turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan satu kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rafi'an basar. Sebelum turun ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya orang panggil mendongok, orang panggil lenggok sikitlah, tidak tengok ala ke bawah. Mungkin tengok seterik ke ataupun dongok ala ke atas sikit dah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Falamma nuzilat, apabila turunnya ayat ini, rama basarahu nahwa masjidih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunduk ke pandangnya melihat kepada masjidnya, tunduk ala ke bawah. Pandangnya tadi tunduk ala ke bawah, ke tempat sujud. Okay, dalam pengajaran fiqh kan kita semaya lepas kat takbir ke apa tu tengok ke tempat sujud. Jangan tengok kursi. Nah, ni setengah-setengah tengok cicak bonggar. Tak tengok orang kipas comelnya. Tengok kau baju orang hok pakai hok duduk depan tu macam-macam lambai. Macam-macam dah ni. Semaya tapi bajunya Allah ambo para saya pernah tengok orang ke semaya pakai baju t-shirt lambai kau macam-macam. Waktu nak semaya para tu sekali ialah kena ada semaya tu nak pakai yang comel. Nah Allah baik. Jadi Nabi tengok ala ke bawah tempat sujud, lalu Nabi di satu masa yang lain wa annahu ra'a rajulan yang batu bilih yati. Nabi tengok ada seorang lelaki duk lugu-lugu janggut. Nah, seorang lelaki duk lugu janggut. Tidak kau janggut kita, jangan orang Arab dia tempat molek. Kita ni nipis. Lugu janggut, Nabi kata, "Lau khasha'a qalb hadha ar-rajul la khasha'at jawarih." Nabi kata, kalaulah hati orang lelaki ini khusyuk, nescaya khusyuklah anggota dia. Mana Nabi kata kalau betul orang lelaki ni semaya khusyuk dalam dada dia ataupun dalam hati dia, nescaya anggota dia duduk senyap juga, khusyuk juga. Nah itu para hadirin. Lalu turun ayat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya ialah orang yang khusyuk dalam sembahyang. Itu satu para hadirin. Pakak jagalah. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Iaitu orang yang di mana mereka ini 'anil lagwi, daripada perkara-perkara lara, khatak pedah, mu'ridun, mereka ni hindarkan. Ini sifat yang kedua, sifat ahli syurga lah para hadirin sekalian. Pak Nabi kata asyra ayatin man aqamahunna dakhala jannah tadi. Mana-mana orang yang jaga 10 ayat ini, inti daripada 10 ayat ini, dakhala jannah, akan masuk surga. Yang pertama khusyuk dalam sembahyang, yang keduanya orang yang menghindarkan diri mereka daripada perkara lara, perkara khatak pedah. Kalau hadirin sekalian, banyak benda kita buat atas dunia ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak. Buat gotu, buat goni. Banyak betul. Orang tu belah tu, orang ni belah ni. Jadi dalam banyak perkara tersebut para hadirin sekalian, hak kita buat tadi, buatlah perkara hak boleh memberi faedah kepada kita. Macam hari ni pakat mari dengan orang mengajar, alhamdulillah, kerja faedah. Baca kitab, kerja faedah. Nah, buat kerja amal ibadat yang lain, kerja faedah. Para hadirin sekalian, banyak benda yang berfaedah. Dan dalam ayat ini sebut kepada kita supaya kita ni jangan buat benda tak faedah, benda lara. Lara para hadirin, benda yang boleh melalaikan diri kita kepada ingat kepada Allah.
ibadat kepada Allah, benda haram, benda tak pedah. Secara mudah gitu kita sebut. Benda yang tidak ada sangkut paut dengan pahala dosa. Benda orang panggil, benda yang orang panggil tidak memberi manfaat kepada kita. Jadi benda-benda gitu mu'ridun, kita mesti tolak. Jangan buat. Ambo di masjid baca 2-3 hari lepas mau sebut dah. Antara benda tak pedahnya kecek masa orang mengajar. Nah, di masjid-masjid Allah ramai. Dia sembun dengan orang mengajar, dengan orang dengar. Orang dengar pun kecek juga, orang mengajar pun kecek juga. Ini jadi masalah. Itu benda tak pedah juga tu. Kasi pergi masjid nak dengar orang mengajar, kita buat. Allah. Banyak berlaku. Apakah setengah orang mengajar kadang-kadang fedak dia kata, nah, kalau saya dengar aku mengajar tu tobik ya. Kita buat tempat orang mengajar. Itu benda tak pedah. Itu contoh lah tu para hadirin sekalian. Jadi nak menjadi ahli syurga, nak menjadi orang panggil orang ya, baik, orang berjaya, muflih tadi, mesti kita ini hindarkan diri kita daripada benda-benda lagu, benda-benda tak pedah. Para hadirin sekalian, amat rugi bagi kita sebagai manusia hidup atas dunia ini buat kerja benda tak pedah. Mungkin kita hidup tak lama. Nah, lillah, nah, setahun, 2 tahun, 10, 40. Jadi sebentar hidup atas dunia ni. Rugi benar bagi orang yang hidup atas dunia ini tidak cuba untuk memperbanyakkan amalan untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Apakah kenalah kita. Baik. Jadi kita orang mukmin, orang Islam mesti buat benda-benda hak pedah. Tanda baiknya Islam seseorang dia buat kerja benda hak boleh memberi faedah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya, berjuruhnya Islam seseorang tersebut tarkuhu ma la ya'ni. Dia tinggal benda-benda hak tak faedah. Oh panggil kalau ke bahasa kita gak lillah tak ada kerja buat. Ni setengah tu duduk main kedai kopi saja. Sejak pagi sampai tengah hari. Kau kan dah. Sejak pagi sampai tengah hari duduk kedai kopi minum air segelas. Dah 4-5 jam duduk boleh sebentar sudah lah. Nah. Sudah makan nasi minum air. Pergi buat kerja dah. Ni tarik buah. Macam-macam para hadirin sekalian. Ini kita nak betul. Jadi para hadirin sekalian, sifat yang kedua, sifat orang yang berjaya ialah orang yang dia tinggal perkara-perkara lalu benda-benda tak pedah. Kalau dah ada bulan puasa baru ni dia ingat dah ada tazkirah ramai duk sebut ni. Dia lepas asar dia gerang kedai Allah, dia gerang pasar Ramadan, beli cendol supit. Dah lepas asar siapa ke ngori dekat nak ngori nak buka puasa dia siapa rumah bawa cendol supit. Tanya pergi ke mana? Lagi pusing pasar Ramadan. Tak ada pedah para hadirin sekalian. Itu boleh puasa dulu dah. Nah. Baik para hadirin sekalian, itu nombor 2. Nombor 3-nya walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang berjaya ialah orang yang tunaikan zakat. Zakat para hadirin sekalian ada zakat macam-macam jenis. Nah, zakat fitrah, zakat badan, zakat harta, zakat itu satu. Nah, orang ada harta keluar zakat. Orang menego ke, orang pergi lembu kambing, dan zakat macam-macam jenis. Tengok rujuk dalam bab fiqh. So laginya li zakat bersih hati. Bersih hati. Hak kita bersih harta kita tu sah. Nah, kita ada kekamah, ada harta, ada pemeliharaan, hak tu bersih keluar zakat. Hak tu satu, kita bersih harta kita. Yang keduanya zakat, kita bersih diri kita. Ini orang berjaya. Harta dia bersih, diri dia pun dia bersih juga. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat berjaya ataupun paling berjaya orang yang membersihkan jiwa dia. Para hadirin sekalian, jiwa kita ada dalam nafsu kita. Perlu juga kita bersih. Macam-macam perkara kita buat. Hak zahir buat, hak batin pun kita buat, benda hak betul, jadi kita kena bersih. Bersih jiwa kita dengan zikir, bersih dengan jiwa kita dengan kita sembahyang, bersih jiwa kita dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang mengeluarkan zakat
sama ada zakat harta dan juga zakat membersih di masing-masing, itu juga orang yang berjaya. Itu nombor 3. Nah, nombor 1 orang khusyuk dalam sembahyang. Nombor 2-nya orang yang tak buat perkara lara, tak pedah. Yang ketiganya orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, para hadirin sekalian, walladzina hum li furujihim hafizun, iaitu orang-orang yang jaga kehormatan mereka, jaga furuj, jaga kehormatan, jaga kemaluan mereka, jaga aurat mereka, jaga panggil pribadi mereka. Para hadirin sekalian, ayat ini begitu luas sekali. Maknanya walladzina hum li furujihim hafizun, mereka jaga syahwat, nafsu, serakah mereka, mereka jaga panggil pribadi mereka daripada perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup aurat kalau getin, ya, tino jatah tutup aurat. Jaga faras mereka. Al farju ni para hadirin sekalian, benda yang panggil terbuka. Walaupun dia orang kalau terbuka, dia dapat mengakhirkan kita. Itu mana farj. Baik, ambo tidak orang tu ayatnya para hadirin sekalian, kena jaga kehormatan kita. Siap kita manusia ada kehormatan dia. Jadi siap kehormatan kita itu maruah kita, pribadi kita, aurat kita, kerja buat kita ada kehormatan dia. Jadi kena pakai jaga. Terutamanya dalam soal hubungan, hubungan lelaki puan, kena jaga, jangan bercampur kau. Zaman ni para hadirin sekalian, macam-macam kau berlaku. Dengan bodoh dengar, dan kita pun tengok apa yang berlaku dalam dunia moden ni, macam-macam kau. Contohnya dalam internet, dalam FB. Ini zaman dulu. Zaman itu tak ada benda-benda gini. Zaman dulu dalam FB, dalam internet masuk macam-macam kau. Benda tu pokok para hadirin, benda yang boleh orang panggil menggadai kehormatan kita, boleh menjatuhkan maruah kita. Nak masuk boleh dalam benda-benda internet zaman modelan ni, boleh. Benda comel, benda pengajaran agama dan sebagainya, benda comel boleh, tak ada masalah. Tapi jangan masuk benda-benda yang boleh merosakkan orang panggil nafsu kita, boleh merosakkan zahir penglihatan kita, ikut nafsu kita. Tengok benda-benda hak tak betul. Dulu setakat TV lah ni duduk tangan masing-masing tu ada macam-macam lah ni. Kena mengelaklah. Inilah orang mukmin akan berjaya para hadirin. Itu yang keempat. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecualilah para hadirin sekalian, kehormatan kita, maruah kita tersebut untuk isteri-isteri kita dan juga untuk hamba. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Mana-mana orang yang mencari selain daripada perkara tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ialah untuk keluarga kita, maksudnya untuk orang tina kita, hamba. Zaman dulu ada dan ni tak adalah hamba para hadirin sekalian. Orang tina tak apa. Kalau nak buka aurat pun untuk orang panggil mokpok, tak ada masalah dah. Adik-beradik, selain daripada itu para hadirin sekalian, selain daripada orang panggil orang-orang yang diharamkan nikah dengan dia, maka kita kena tutup aurat. Pergi kedai, pergi kerja, jadi kena tutup aurat. Maknanya jaga kehormatan yang ada pada kita. Jadi orang-orang yang begini akan berjaya dalam kehidupan dia, dan inilah kejayaan yang sebenarnya. Bukan setakat dunia, bukan akhirat seksa. Dia utama sekali akhirat seksa. Baiklah kita minta doa, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia. Dunia pun nak comel, nak baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat seksa pun nak baik. Wa qina adzabannar, dan jauhlah kami daripada api neraka. Nah itu benda ya. Sebab itulah para sekalian, boleh sekali lagi pagi-pagi begini kita mengaji, malam-malam di masjid, di surau kita perlu mengaji untuk orang panggil meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi orang yang tak buat kau begini.
Karena kita, Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita para hadirin sekalian, semuanya cuba balik, ingat balik cerita kita masuk kecil dulu. Nah, tak tahu apa satu. Nah, kalau orang dia tak cerdik, nah, kecek pun tak boleh, jalan pun tak boleh. Nah, ingat masa kecil kita, tengok anak-anak kita, tak tahu apa satu. Sebab itulah para hadirin sekalian, untuk hari-hari Jumaat ni khususnya, Nabi SAW sentiasa baca dalam semaya subuh setiap kali pagi Jumaat. Tu kalau cuba perhati bapak kita. Lah ni pun Tok Imam biasanya pagi Jumaat dia baca surah As-Sajdah. Rakaat yang pertama. Ni Nabi buatlah. Kemudian di rakaat kedua Rasulullah SAW baca surah Al-Insan. Amun sepusa para hadirin. Dalam surah Al-Insan muqaddimah ataupun ayat pertama surah Al-Insan tersebut sebut tentang kehidupan kita, asal usul kita. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apakah telah datang kepada kamu hai manusia hinun minad dahri, suatu masa dulu. Hinun minad dahri, suatu masa dulu. Lam yakun syai'an mazkura. Kamu ini tidak boleh disebut lagi sebagai manusia. Dalam keadaan mandi, dalam keadaan hubungan suami isteri, tak nak sebut lagi sebagai manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kamu. Baik, sambung ayat tersebut. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Lalu dilahirkan kita dalam keadaan ya kita tak tahu apa satu. Cuma ada pendengaran dan juga penglihatan. Mata boleh tengok, dengar boleh dengar. Tu je kita dulu. Sebab itulah pagi-pagi Jumaat kalau kita pergi masjid dengar Tok Imam baca surah Al-Insan ini, kena sedar bahawa kita ni sebenarnya kehidupan dulu tak tahu apa satu. Lah ni dah segala cerdik, segala pandai kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada kita. Sebab itulah kena tambah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mari majlis-majlis begini. Jangan buat khabar dah. Seminggu sekali ni ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa baca di hadapan para sahabat ridwanullah alaihi supaya kita semua ni sedar akan kehidupan kita. Baik para hadirin sekalian. Berbalik kepada ayat tadi. Orang yang berjaya paling berjaya pertama sekali khusyuk dalam sembahyang. Yang keduanya orang yang tolak ataupun tak buat perkara lara. Yang ketiga orang yang menunaikan zakat. Yang keempat orang yang jaga kehormatan mereka. Kemudian yang kelima para hadirin sekalian, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, iaitu orang-orang yang menjaga amanah mereka dan menunaikan janji yang telah pun diamanahkan kepada mereka. Ini golongan ya yang kelima, iaitu orang-orang yang menjaga amanah dan juga orang-orang yang menunaikan janji. Para hadirin sekalian, amanah besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu amanah besar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita yang mesti kita buat, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku buatmu hai manusia dan juga aku buat jin, tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amanah besar. Amanah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam konteks kehidupan kita hari ini dan juga dulu dah ni para hadirin sekalian, kerja buat kita mestilah dalam dua ringkup ibadat kepada Allah. Biar jadi kerja buat kita yang jadi ibadah. Sembahyang kita, puasa kita, dah haji kita, tu sama telah dah. Kerja buat kita ni buat sehari-hari. Nak tubik rumah dia jadi ibadah. Makan minum kita dia jadi ibadah. Kerja buat kita pun biar jadi ibadah. Dalam konteks kita menjaga amanah Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanah kita para hadirin sekalian.
untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintah Allah. Sunnah Allah para hadirin sekalian. Ni kerja buat manusia semua ni. Tak kira lah kita sini, orang Kuala Lumpur, orang negara lain. Manusia ni sebenarnya mesti melaksanakan amanah Allah. Apa amanah Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah SWT buat kita manusia untuk memakmurkan bumi Allah dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak dengar, hak yang kufur kepada Allah SWT tu serah pada dia lah. Aku buatmu hai manusia, mari atas muka bumi ini supaya kamu melaksanakan perintah aku. Tu yang kata. Sebab itulah Imam Al-Mawardi menyebut dalam kitab Al-Sultan dia, kitab siasah dia sebut kerja buat kita manusia ini tak boleh lari daripada ruang lingkup iqamatuddin wa siasatud dunya. Mesti melaksanakan agama dalam dunia kita. Dan juga iqamatuddin wa siasatud dunya, melaksanakan agama dan memerintah dunia ini dengan agama. Itu konsep kehidupan kita sebagai manusia. Jadi para hadirin sekalian, itu amanah besar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Kita kena buat, kena laksana. Itu besar. Hak kecil sikit para hadirin sekalian, amanah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dalam kerja buat kita seharian. Ialah kita sebagai, kalau orang jatuh, amanah di kita sendiri, amanah terhadap anak bini kita, amanah terhadap keluarga kita. Ini amanah. Kena pakak-pakak jaga berlaku. Amanah besar yang Allah SWT bagi kepada kita, tanggungjawab dalam kehidupan kita. Itu kena pakak jaga. Sebab itulah anak-anak kita kena pakak jaga para sekalian. Yalah, pakak ada anak belaka dah. Ada anak tu kena pakak jaga. Amanah yang Allah SWT bagi kepada kita. Anak itu sebagai amanah. Kena jaga. Lebih lagi musim dah ni. Macam-macam perkara yang berlaku dalam panggil masyarakat kita. Benda yang paling utama yang nak sebut hari ini para sekalian, untuk jaga amanah anak-anak khususnya, ialah kena bagi pelajari agama kepada mereka. Ni pun kita di peringkat para sekalian di sekolah-sekolah agama sekarang ni pun telah buka dah permohonan untuk masuk ke sekolah agama. Bolehlah cari borang mana-mana di sekolah ataupun di pejabat. Nah, dah dibuka dah. Sebab ramai tanya baru-baru ni belah mana nak masuk ke sekolah-sekolah agama ini. Allah ni buka dah. Jangan malu sini buka dah. Boleh ambil borang dan sebagainya. Jadi amanah jaga anak-anak ialah bagi pendidikan agama kepada anak-anak. Macam kita lah ni buat amanah pada diri kita sendiri para orang, amanah untuk cari ilmu dan beramal dengan ilmu yang kita ada. Kena buat benda-benda kita. Itu amanahnya para sekalian. Jadi kita semua ada tanggungjawab masing-masing, ada amanah masing-masing, kena pakak jaga. Orang berniaga ada amanah dia. Kita kerja kerajaan ada amanah dia. Kerja kampung pun ada amanah. Orang yang terlibat dalam politik pemerintahan ada amanah dia, kena pakak jaga. Ini amanah Allah Subhanahu wa taala para hadirin sekalian. Jadi amanah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita dalam kehidupan kita ini kena pakak-pakak kita jaga. Biar betul kerja buat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para hadirin sekalian, ia jadi masalah dalam kehidupan kita, yang jadi susah, yang jadi punah. Kerana apa? Kerana kita tak jaga amanah dalam pemerintahan negara sebagai contoh. Kalau kita tidak amanah, punah kan habis licin. Projek kadang-kadang hak sepatut orang panggil hak sejuta. Ini contohlah. Sepatut hak sejuta jadi 45 juta. Sepatutnya habis juta ya. Jadi kena habis 45 juta. Adalah sebab-sebab tu. Sepatutnya beri kepada orang yang layak, beri kepada orang yang tak layak. Itu para hadirin. Banyak amanah yang perlu kita jaga. Baik. Kemudian Allah SWT sebut wa ahdihim, dan juga amanah janji. Setiap janji mesti kita laksanakan. Kita janji dengan orang, janji yang siapa, kena laksanakan. Kita tidak mahu kita janji, kita melanggar janji.
Ini kalau kita sebut dalam hadis-hadis merupakan orang panggil sifat orang munafik. Biasa berjanji tidak tepati. Ini perlu pakar-pakar kita jaga. Dalam segala kerja buat kita, dalam setiap aspek kerja buat kita. Sebab kita ni macam-macam jenis. Hamba sebut dah tadi dah. Orang tu situ, orang ni sini. Jadi kena laksanakan amanah masing-masing, kena laksanakan janji masing-masing. Sebab sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang biasa dah kita dengar, ayatul munafiqi thalathun. Dalil ataupun tanda orang munafik ni 3. Dalam hadis ni. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Apabila kecek bohong. Lagu para muslim. Jangan kita nampak jauh-jauh, kita sendiri para muslim. Kita sendiri secara mana kita kecek. Jangan kita pelawak. Kita dulu ya. Nah, ku anfusakum, kita dulu. Jaga diri kita. Kita dulu para sekalian. Apa tu tengok bawah tanggung kita. Bawa tanggung kerja buat kita di pejabat. Bawa lagi orang panggil tanggungjawab, orang panggil kecek ni jangan pelawak kepada masyarakat dan sebagainya. Baru percaya insya-Allah. Dan inilah orang yang percaya. Allah SWT sebut qad aflaha alladzina hum fi ahdihim ra'un. Orang yang jaga janji-janji mereka dengan manusia dan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, iza hadasa kadzaba. Apabila dia berkecek dia pelawak. Ini benda besar para saya berkecek ni. Allah, kalau kita rujuk kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda inilah yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jak daripada kecil sampai kepada Rasulullah wafat. Sebab sampai kepada satu peringkat Nabi digelar sebagai orang yang al-amin, orang yang amanah. Orang kafir para hadirin sekalian di Mekah Al-Mukarramah pada masa tersebut, jak daripada zaman Nabi kecil lagi sampai ke besar, orang kafir itulah panggil iktiraf Nabi ni sebagai orang yang al-amin, orang amanah. Orang amanah dan juga orang yang kecil benar. Orang kafir sendiri. Biasa pasakat tu kita ni. Ni kadang-kadang sama sendiri pun. Mana sama kita sendiri orang tak percaya dah. Susah para hadirin sekalian. Sama sendiri. Mana sama kita orang Islam orang tak percaya dah. Apatah lagi dengan orang kafir. Sebab itulah kalau hamba sebut orang panggil benda besar, masalah lah ni para hadirin sekalian nak dakwah kepada orang kafir, isunya kita sendiri dulu. Tahu nak dakwah orang kafir, kerana orang kafir tu panggil hentai kita macam-macam kali. Kerana daripada diri kita. Kerana kita tak jaga agama kita. Susah. Orang Cina kata kita nak tiru mana orang Islam dah. Nah, orang Islam sendiri setara tu dia kata. Macam-macam kali. Baik para hadirin sekalian. Jadi apa yang perlu kepada kita hari ini lah, kita mesti amanah dan mesti orang panggil jaga janji kita. Kerana bab kecek saja pun kalau kita tidak betul dalam percakapan, tidak benar dalam percakapan, akan menjadi rosak kepada diri kita sendiri. Lebih lagi orang panggil kita yang terlibat dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi jangan jadi munafik. Sifat munafik iza haddasa kadzaba. Bila dia kecek dia bohong. Yang kedua para hadirin sekalian, iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia menyalahi janjinya. Janji tidak ditepati. Ini pun tak boleh juga para hadirin sekalian. Yalah dalam kehidupan kita duduk sini kita banyak berjanji dengan orang. Kena tepati. Dalam semua aspek para hadirin sekalian. Ambo sebut secara reka-reka. Kemudian di akhir wa izza'tu mina khana. Apabila diberi keamanah dia khianat. Ini juga merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Tipu, kita kata manusia sarung, tipu dalam kerja, tipu syarikat, tipu kerajaan Allah. Nah, tipu masyarakat, macam-macam kan. Jadi para hadirin sekalian, secara umumnya untuk kita berjaya, Allah SWT sebut dalam surah Al-Mu'minun ini yang kelimanya ialah orang yang menjaga amanah dan janji-janji mereka. Kemudian yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, iaitu orang-orang yang jaga sembahyang mereka. Hak tadi, hak bola-bola tadi, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Hak ni yuhafizun ala salawat, orang yang jaga sembahyang. Maksud jaga sembahyang ini ialah orang yang bila sampai waktu sembahyang dia sembahyang. Tu jaga sembahyang. Maknanya dia sembahyang dalam waktu.
sampai waktu semaya. Ini kalau semaya asar dekat ngori baru semaya. Nah, macam-macam. Jadi para hadirin sekalian, yuhafizun ala salawat. Mereka yang jaga semaya termasuk juga di kalangan orang-orang yang muflih, orang yang berjaya. Bukan muflih, orang yang berjaya. Nak berjaya, jaga semaya. Sampai waktu semaya. Mana-mana sekalipun. Jangan kapuh. Ni ada setengah dia kapuh. Zuhur, asar dia kapuh. Ngori iso kapuh, style kapuh. Ini style kapuh ni para saya ajar gerai. Banyak karo dah ni macam-macam karo. Biasa kapuh semaya. Kapuh dua-dua ada. Ni ajar ke Syiah para saya. Minta maaf masuk gitu. Kapuh dua-dua. Kapuh zuhur asar ngori iso. Pasal lagi ni hok berat lagi, dia kapuh 5-5 dia buat sekali. Ini lah masalah. Ngori iso, nah subuh zuhur asar dia buat sekali. Allah para saya jangan ubah benda-benda yang telah pun termaktub ataupun panggil maklumat berdarurah, benda yang telah pun panggil mutlak dari agama kita. Zuhur tanya dia tengah hari gitu, asar sekian masa dah ada masa. Dia lah ni para sekalian banyak pemikiran yang masuk dalam pemikiran ataupun dalam kepercayaan akidah kita umat Islam masuk benda-benda yang pemikiran liberal dia panggil. Dia fikir secara otak dia, benda dia lama dah. Cara itu lagi masuk pemikiran liberal. Pragmatik, dia masuk, dia guna pemikiran semata-mata. Iaitu akli semata-mata. Dia mikir ke mana? Dulu dia kata zaman Nabi dulu tak apalah sembahyang zuhur asar sekian itu ada masa. Lah ni apa tak boleh kalau kita buat sekali senang sikit. Sebab kerja banyak kan, tak pagi sampai pula. Dia fikir begitu. Ni setengah-setengah. Ini ajar kita betul para sekalian. Baik, jadi banyaklah benda tak betul kalau nak sebut. Jadi ayatnya jangan kita ni panggil buat benda-benda yang bercakap dengan dasar yang telah pun diputuskan oleh agama kita. Baik para hadirin sekalian, yang ke-9 ataupun yang ke-6 tadi kita mesti jaga semaya kita. Ulaika humul warithun, orang-orang inilah. Nekara tadi, orang-orang inilah yang mempunyai warisan ataupun yang akan mendapat warisan, iaitu warisan surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang akan mendapat surga Allah, surga firdaus, dan juga orang panggil kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin sekalian, ni sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam awal surah Al-Mu'minun ini, kena pakat jaga dah. Kalau kita jaga ni perkara ini, insya-Allah kita akan menjadi orang yang berjaya, muflih. Gapo sekali kita buat, kerja buat kita atas dunia ini, nego ke, kerja pemerintahan ke, pega binatang ternakan ke, meniaga ke para hadirin sekalian, gapo kerja buat, hak ni perkara ni kena pakat kita jaga untuk menjadi orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anu kita berjaya dah boleh tinggi dalam perpisahan, kena jaga semaya. Jangan kita ni orang panggil anak berjaya dalam perpisahan boleh 10, 12A, paling 15A dah, boleh 5A dalam perpisahan, semaya tak tahu mana para hadirin sekalian. Jangan begitu. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba rasa sekadar itulah untuk sebagai tazkirah atau kuliah mukadimah ini untuk hari ini. Moga-moga apa yang telah pun sebut tadi dapat rahmat, hidayah dan keberkatan kepada kita semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah aku qauli hadza wassalamualaikum alazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.